Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para pendengar. Di era globalisasi ini, dunia telah memasuki revolusi industri yang keempat, yang di mana konsep digitalisasi telah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Pada awal dokumentari ini, anda dapat saksikan perkembangan teknologi maklumat sejajar dengan zaman. Saksikan sebagaimana dapat anda saksikan, proses penyampaian maklumat telah berevolusi daripada sistem surat menyurat ke telekomunikasi, penyiaran dan capaian internet seperti media sosial Facebook, WhatsApp dan Google. Pada masa ini, media sosial telah menjadi sebahagian daripada hidup kita untuk mendapatkan maklumat, berurus niaga dan juga bersosial. Namun, media sosial turut mempunyai impak-impaknya yang tersendiri, seperti penggunaan media sosial memberi banyak faedah kepada semua. Media sosial boleh dijadikan sebagai wadah penghubung sesama manusia. Penggunaan media sosial boleh menambah kenalan baru. Sebagai contoh, pengguna boleh menambah kenalan melalui aplikasi Facebook kerana aplikasi media sosial ini menyediakan kemudahan carian kenalan, paparan data pribadi, foto dan sebagainya. Di samping itu, ia juga boleh digunakan sebagai menghubungkan kita dengan insan yang sudah lama terpisah. Sebagai contoh, Facebook digunakan oleh golongan umur pertengahan untuk menjejaki rakan-rakan zaman persekolahan atau rakan sekuliah. Ukhuwah dapat dijalinkan semula. Jelaslah bahawa laman sosial mampu mengeratkan hubungan antara manusia. Belum cuba, belum tahu. Seterusnya, media sosial juga boleh dijadikan sebagai salah satu cabang pemasaran perniagaan. Segala promosi perniagaan hanya melalui hujung jari, tanpa perlu berdepan dengan pelanggan pemasaran perniagaan. Dengan kadar penggunaan media sosial yang tinggi di kalangan masyarakat, ia menjadi wahana yang cukup berkesan untuk mana-mana usahawan mempromosikan produk maupun perkhidmatan mereka secara dalam talian. Segala promosi dan setiap pertanyaan boleh dijawab dengan mudah hanya melalui hujung jari, tanpa perlu bersua muka dengan pelanggan. Proses jual beli secara dalam talian ini ternyata memudahkan pelanggan dan juga peniaga. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Kesimpulannya, penggunaan laman sosial ini mendatangkan pelbagai kebaikan dan keburukan kepada semua golongan lapisan masyarakat. Namun, yang penting adalah kesedaran bahawa di tahap manakah kita sebagai pengguna media sosial. Kita mestilah syakna dan celik dalam mendisiplinkan diri sebagai pengguna yang berhemah. Sebagai manusia yang berakal, pastinya kita perlu menangkis setiap perkara yang buruk. Pepatah ada mengatakan bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Antara kesan-kesan negatif penyiaran menggunakan media sosial ialah: pertama, pembaziran massa. Penggunaan yang terlampau lama di dalam laman sosial mengakibatkan pembaziran massa berlaku. Contohnya, aplikasi games. Terdapat ramai pengguna laman sosial menjadi ketagih dengan aplikasi games seperti Mobile Legends, PUBG, Among Us dan lain-lain. Ianya seolah-olah menjadi satu kerugian kepada mereka sekiranya meninggalkan permainan tersebut. Ianya memang secara terang berlakunya pembaziran massa. Masa diluangkan dengan kerja-kerja yang tidak berfaedah. Kedua ialah penipuan. Penipuan boleh berlaku di mana-mana sahaja, termasuk juga di laman sosial. Pengguna laman sosial mesti bijak dalam mengenal pasti akan kesahihan sesuatu perkara yang terdapat di laman sosial. Pengguna juga jangan cepat percaya dengan orang yang tidak dikenali. Contohnya, penipuan yang terdapat di laman sosial adalah seperti pelaburan haram. Terdapat ayat-ayat yang digunakan seperti setiap kali login di Facebook dapat RM100. Memang menarik, tapi begitu mudah nak dapat duit. Apabila disiasat, ia hanyalah sebagai salah satu teknik untuk menarik perhatian pengguna Facebook memasuki skim tersebut.
Terdapat juga pengguna yang tertipu akibat terlampau percaya dengan kenalan Facebook yang hanya dikenali di laman sosial. Yang ketiga ialah sebagai satu media untuk menyebarkan fitnah. Terdapat juga kes di mana laman sosial digunakan sebagai alat untuk menyebarkan fitnah di mana gambar-gambar yang tidak senonoh mungkin telah diupload tanpa pengetahuan pemilik gambar tersebut dan pelbagai fitnah telah dilemparkan. Pemilik akaun laman sosial seharusnya bijak dalam mengendalikan akaun mereka. Add friends hanya yang dikenali. Kadang-kadang kita lihat beribu jumlah friends tapi kenal ke? Kalau tak kenal, perkongsian maklumat haruslah terhad. Media sosial pada hari ini dilihat sebagai medium dan tumpuan kepada semua manusia. Penggunaan media sosial telah menguasai pelbagai aspek kehidupan termasuklah aktiviti dakwah. Justru penggunaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan Twitter dilihat memberi peluang yang luas dalam menyampaikan mesej dakwah kerana sifatnya yang pantas dan mudah diakses. Masyarakat pada hari ini menggunakan media sosial sebagai alat mencari informasi berkaitan dengan isu-isu agama Islam. Selain itu, internet juga dijadikan medan mempelajari lebih banyak ilmu yang berkaitan dengan Islam dan sebagai sumber maklumat keagamaan. Motif penggunaan media sosial seperti Facebook adalah bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga tujuan berdakwah generasi pada hari ini. Oleh itu, media sosial merupakan medium yang sangat tepat sebagai saranan dalam penyebaran dakwah Islam. Akhir kata, jelaslah bahawa dakwah itu tidak terhad hanya dengan ceramah maupun kelas-kelas bimbingan sahaja. Akan tetapi, kelebihan dunia teknologi usaha dakwah ini dapat menerobos kerana dengan hanya satu klik di alam maya.